Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita ada tetamu favourite korang, Pakcik Hashim. So hari ni kita dah jumpa Kak Sarah dengar cerita kisah seram dia sendiri. Hari ni kita dengar kisah seram ayah sendiri yang cerita. Mungkin insyaAllah ayah akan cuba cerita dua, kan? Tapi sebelum tu korang nampak tak apa yang ada kat belakang ni? Hari tu kita dah makan mangga kan? Hari ni kita rasa pula perisa strawberry dengan apa ni? Passion fruit dengan pineapple. So kita akan dengar cerita ayah sambil makan aiskrim dia. Kalau korang nak dapatkan aiskrim ni, korang boleh tekan link dekat description box below daripada Ice Bars by Ame. Rina paksa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Jumpa lagi ya. Yang baru tu mungkin tak kenal pakcik lah kan. Yang lama-lama tu mungkin perasaan yang dulu pakcik dah ada dua siri ya, dalam video ni. Yang ni dah lama pakcik tak bersama Kamar. Ini pun Kamar paksa juga. Habis satu rumah ditarik ni untuk cerita kisah seram ni Tapi tak apalah untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba. Demi korang. Sebab ramai sangat request, boleh nak dengan Pakcik Hashim lagi? Boleh nak dengan ayah Kamar lagi? Tapi kali ni saya cerita ada dua kisah yang pakcik alami. Sebenarnya pakcik banyak cerita ni kan. Dan di luar sana ada bertanya kepada pakcik lah. Dia kata, dia tanya, kenapa dia kata banyak sangat dia kata benda ni terjadi kat keluarga. Kat mak lah, kat nenek lah, datuk lah, kat makcik lah, macam-macam kan. Saya beritahu benda ni adalah ujian daripada Allah. Allah nak bagi ujian dari berbagai bentuk. Kita tidak minta kan. Jadi ujian daripada Allah ni dia macam lagi tinggi ujian tu lagi suka. Ya. Tidak ada nama ujian kalau senang. Ada juga ujian dalam bentuk senang macam kaya raya dia uji juga kan. Tapi bergantung kepada Allah. Jadi disebabkan banyak sangat cerita ni bukan direka-reka lah, macam nenek nak reka nak buat apa kan, saya nak reka cerita-cerita nak buat. Saya pun tidak ada niat untuk sebarkan cerita ni. Sebab Rina dah mulakan konten dia dekat sekolah kan. Lepas tu dia tanya kat ayah fikirlah, pakcik fikirlah. Okeylah, tak apa, boleh kongsikan pengalaman dia kepada kamu semua. Okey, dia ringkaskan cerita. Okey. Macam dalam keluarga pakcik ada 3 adik-beradik. Yang pakcik yang tua, nombor 2 lelaki, nombor 3 perempuan, 3 orang. Dalam 3 orang ni, adik saya nombor 2 tu tidak kena sebarang, tidak diganggu dengan benda-benda halus ni. Anak dia semua tidak diganggu dan dia tidak diganggu. Kenapa? Wallahualam. Tapi pakcik lihat dia diuji dari segi lain. Contoh ni ujian daripada Allah kepada semua, kepada kamu semua pun tidak terkecuali daripada ujian. Contoh, dia diuji dengan sakit. Dia mengidap kanser usus tahap 4. Okey. Kemudian dia diuji oleh Allah lagi yang hebat. Barulah saya ingat 2 minggu anak perempuan dia yang pertama meninggal, melahirkan cucu dia yang pertama dan juga anak yang pertama kepada anak dia ni. Jadi kamu boleh nampak tak ujian tu? Berbagai kan. Memang sedih nak hadapi tu. Tapi kalau dia kuat, dia dapat menghadapi tu, maka tinggilah tempatnya. Jadi kisah-kisah ni memang benar-benar berlaku dan saya sharekan untuk kamu semua menjadikan
tauladan dan sepadan. Mungkin bermanfaat ya. Ini kisah-kisah yang saya lalui. Dah banyak diceritakan, saya tak payah ulangi lagi lah. Sedikit lagi sebelum pakcik pergi ke cerita yang pakcik cerita sikit lagi. Pakcik nak buka minda. Kamu nampak tak satu dalam akuarium? Okey. Ikan-ikan yang berenang di akuarium tu, batu-batu yang letak dalam akuarium tu, pokok-pokok yang kita letak dalam akuarium tu, ruang lingkup akuarium tu sendiri. Okey. Kemudian ikan ini kita lepaskan di dalam lautan. Lautan yang luas. Apa rahsia ikan ni? Dia tahu lagi ada dunia lagi yang lebih besar kat luar dia, yang tak boleh dipikir oleh pemikiran kita. Okay. Itu kita nak gambarkan bahawa kadang lingkup otak kita berada pada tahap yang sedikit. Kita tak boleh nak imagine. Okay. Jadi kalaulah ikan ni kita tidak lepaskan di kelautan, kita kata kepada dia, ada lautan yang berjuta-juta kali dalam. Ada ikan yang berjuta-juta kali lebih besar daripada kita. Ada diceritakan, memang ikan yang akuarium tu tak akan percaya. Dia kata ni kita dahulu. Begitulah pemikiran kita. Kita ada 3 zaman. Zaman dahulu, nak saya besar. Zaman dahulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Zaman dahulu, datuk nenek moyang kita beratus tahun dulu. Zaman sekarang yang saya hidup, zaman kita yang akan datang, kita tak tahu kita tempuh atau tidak. Kita tanya kepada zaman dahulu, datuk nenek moyang kita tanya kepada dia tentang di zaman kita ada kereta, ada jalan raya, ada bangunan tinggi, ada kapal selam, ada kapal terbang, ada berbagai-bagai kan. Kita tanya dia, kita beritahu kisah tu, dia tak akan percaya. Sebab ruang lingkup pemikiran dia tidak berada di sana, tak mampu nak menerima. Tapi ada tak sekarang? Ada kan? Ada tak kapal terbang? Kamu percayalah sebab kamu ada pada zaman ni. Dia tak ada. Okey, di zaman dia ada apa? Hutan. Jalan raya pun tak ada. Okey. Jadi zaman dia kan hidupnya benda-benda halus ni. Sebab dia gunakan benda halus. Itu hebatnya dia kerana dia boleh tunjukkan benda halus. Contoh dia nak pergi Kuala Lumpur ke Kelantan. Berapa bulan dia ambil masa? Tak ada jalan raya tu, hutan. Jadi dia blur benda-benda ni. Sebab apa? Kalau dia lalu dalam hutan, ada binatang-binatang buas. Jadi dia gunakan benda-benda halus ni untuk melindungi dia. Dan juga benda-benda halus ni untuk mempercepatkan perjalanan dia. Dia gunakan. Okey, begitu juga. Okey, benda halus ni dia jadi biasa bagi dia. Bila cakap benda, bercakap hantu ni, takat ni dia biasa. Pokok yang besar-besar tu macam dia nak tebang. Dia tak ada traktor. Dia tak ada sensor. Dia tak ada betul-betul. Benda ni lah dia gunakan. Jadi nak ceritakan terlalu apa. Jadi pemikiran dia zaman pada waktu tu kotak pemikiran dia daripada kotak pemikiran pada generasi zaman sekarang. Okey, ilmu Allah sangat luas pemikiran kita. Jadi carilah ilmu untuk kita tidak berada di dalam alam yang kita sendiri tak faham tapi kita berkata-kata. Okey, saya stop situ banyak. Saya kembali kepada cerita saya. Masa tu saya bekerja di Johor Bahru. Saya pernah kerja di Kelantan dan Johor Bahru. Saya menetap di Johor Bahru selama 7-8 tahun. Saya berulang lah tiap-tiap minggu kan. Jadi saya melalui highway Johor Bahru tu. Kalau ambil masa lebih kurang 4 jam lebih, 4 jam itulah. Kadang 3 jam setengah. Kalau 3 jam setengah saya bawa kereta dengan keadaan sangat laju, 120, 140. Waktu subuh kan memang tak ada kurang kenderaan. Masa saya kerja kat Johor tu, kepada orang Johor dia tahulah Taman Johor Jaya. Dia tahu saya duduk dekat sana, Taman Johor Jaya dengan Majidi, Kampung Majidi. Dia orang tahulah. Saya menyewa kat sana. Jadi hari Jumaat saya akan balik. Hari Minggu, hari Ahad pagi saya akan balik ke Isnin pagi saya akan balik ke Johor. Jadi saya selalu bangun pukul 4 pagi. 3.30 pagi macam tu, 3.30 saya bangun. Pada hari Senin tu, saya kira-kira saya akan sampai ke Johor pukul 8 sebab saya akan briefing. Saya ada briefing dengan salesman sebelum dia orang keluar. Kemudian satu cerita yang pakcik nak ceritakan, pakcik selalu diganggu dekat luar sana. Dan jadi pakcik ambil lah selected lah 1-2 cerita yang diganggu. Satu hari tu pakcik nak balik ke Johor. Jadi pakcik bangun pukul 3.30. Okey, 3.30. Lepas tu mas semua mengantuk tu memang mengantuk lah. Itu musuh utama lah dalam perjalanan. Jadi
biasa jalan. Dalam perjalanan pakcik tu sampai kat tu Sungai Besi, pakcik dah rasa mengantuk. Mengantuk sangat itu. Aduh, pakcik nak berhenti tidur tu dekat petrol station tu, pakcik rasa macam bila saya akan sampai ke Johor kalau saya tidur nanti kan. Pakcik lawan dengan mata pakcik. Jalan juga, tapi tidak jalan 120, 130 lah pakcik, dalam jalan 110, 120 lah, 120. Pasal apa, kalau dekat highway ni kalau 100 waktu pagi dia tak rasa lah, slow sangat dia rasa. Kadang-kadang pakcik bawa 160 bergegas steering tu. Okey, sampai tu pakcik mengantuk sangat. Kemudian pakcik kata mana apa ni nak tidur dekat apa nama tempat selalu berhenti tu, apa nama? R&R. Lepas tu pakcik kata saya nak tidur dekat R&R. R&R apa yang dekat tu? Apa nama R&R tu? Nilai. Jadi nak sampaikan sana agak perit jugalah. Nak terbabar jugalah. Memang mengantuk sangat. Dipendekkan cerita lah. Pakcik dah datang sampai ke R&R dan nak sampaikan R&R. Kalau semua kat luar tu nak tahu, R&R tu dia ada macam satu jalan nak berhenti, satu tu jalan tu dia akan masuk dekat Kubu Cina. Aku tahu daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Melaka, dia akan masuk, dia dua jalan lorong tu. Jadi di dalam keadaan mamih-mamih pakcik tu, dalam api ada jugalah, tapi salah apa-apa. Nak masuk kat jirat Cina tu, Kubu Cina tu memang ada api, lampu, tapi lampu tu malam-malam aja. Jadi pakcik pun naik je. Tapi pakcik boleh tak perasan, dia naik bukit sikit, yang bawah ni dia jalan rata kan. Dia buat kita nak tidur, dia naik. Kebetulan Kubu Cina tu tidak ada pintu, tapi pintu tu terbuka. Tidak ada tak ada kereta lah kan, tak siapa nak tidur kat jirat Cina kan. Pakcik pun naik je, mengantuk ni. Naik sampai ke atas tu, pakcik ingat pakcik nak berehat dekat R&R. Memang kat tempat R&R tu pakcik nak tidur kan. Tapi memang tak terfikir lah. Macam kita fikir lah, takkanlah tak ada kereta kat situ kan. Tak ada pun, memang tak ada fikir pasal mata mengantuk kan. Kayaknya tak perasan lah dekat kubur dah waktu tu. Tak perasan. Masuk. Memang tak perasan. Takkan pakcik nak tidur kat kubur kan. Orang yang sihat takkan tidur kat kubur kan. Baiklah. Sampai kat sana pakcik pun parking. And then tas pun terus digebarkan seat tu. Enjin memang on. Tapi pakcik tak ada buka tingkap. Masa tu pakcik tak terfikir bahawa adalah bahaya tidur dalam aircon dah buka. Masa tu tak ada kes-kes yang ini kan. Jadi pakcik tak apa. Buka aja aircon tu, tidur. Memang mengantuk lah kan. Jadi bila pakcik macam nak terlelap, macam pakcik macam ada rasa ada benda lah. Pakcik punya bila nak ganggu, dia akan kunci pakcik. Dia akan kunci. Jadi pakcik dah rasa macam badan pakcik tak boleh nak bergerak. Pakcik dah tahu benda ni nak datang lah ni, dia kata. Memang betul dia datang. Dia datang kan dari belah kiri. Dia datang macam dia terbang tau. Kemudian dia tengok pakcik. Macam pakcik memang nampak dia lah. Tapi mata pakcik lelap, tapi pakcik boleh pandang dia. Tapi pakcik tak dapat nak gambarkan situasi tu macam mana. Pakcik mata gelap, tapi pakcik boleh nampak dia. Pakcik boleh rasa dia, bukan mimpi, bukan tidur. Dia macam, apa nak cerita Okey. Pakcik boleh nampak dia kat sebelah kiri pakcik. Dia pandang. Dia pandang pakcik. Masa tu pakcik ada baca lah. Pakcik, ya Allah, Tuhan aku mau baca Bismillahirrahmanirrahim, baca macam-macam lah. Jadi benda ni terasa. Dia kontrol. Macam tak boleh nak mengangkat tangan ke, menjerit bersuara. Kalau kita bersuara, dia akan jadi begini. Macam tu. Jadi macam nampak dia. Lepas tu kan dia boleh berpusing macam ni. Dia nak lari lah. Dia nak berlari lah. Tapi kan dia macam menjerit lah. Macam kalau orang kata macam mengilai. Macam mengilai, melekik kan. Pakcik tengok. Sampai pakcik macam ter apa tu. Maksud tu naik lah. Semua tu. Bohong lah nak kata tak takut kan. Kita pun takut kat Tuhan. Benda-benda macam ni pun manusia pun takut juga kan. Kita mengaku yang benar kan. Memang takut lah. Tapi lepas tu pakcik kata, ada apa kat sini pakcik kata kan. Dan pakcik fikir-fikir, tengok betul-betul kat luar.
So silau-silau sikit kan. Susah subuh lah. Subuh tu lebih kurang pukul 4.45, 4.30 macam tu lah. Pagi tu. Belum subuh lagi. Subuh kata salah 6 suku ke macam tu. Jadi pakcik pandang betul-betul. Pakcik nampak kubur. Macam mana boleh aku ada berada kat atas kubur ni? Bila pakcik kenal ke benda tu, pakcik nak ketawa pun ada, takut pun ada kan. Memanglah kan tak ada makhluk dekat situ, tak ada manusia, tak ada kereta, tak ada apa. Hanya pakcik di dalam tengah-tengah kubur tu, di sekeliling kubur tu. Cuba bayangkan, kubur Cina pula tu kan. Lepas tu baru dia ganggu oleh salah seekor daripada dia. Boleh bayangkan. Okey, lepas tu pakcik sedar ni, ketakutan naik sama sini. Enjin dia memang dah buka. Jadi pakcik nak tarik handbrake ke. Kena ada kelang kabut mana handbrake. Sepatutnya kereta kita berada di macam ni kan. Ini depan, ni belakang kan. Kita nak pusing balik ni, kita akan kena U-turn kan. Tapi pakcik dah tak ada U-turn lagi dah. Dah macam tak sempat nak U-turn. Punyalah takut. Macam mana nak buat tu? Dia bostar lagi belakang ni, berunggung. Laju-laju. Kalau lah waktu siang tu adalah kereta tepi-tepi tu, memang langgar kot. Sampai sana. Sampai dekat ujung sana balik, baru masuk ke kanan, ke sana. Lepas tu pakcik pun masuk kat situ. Berhenti sekejap, nanti pakcik tengok. Nak confirmkan betul, tak mahu macam tadi kan, tak perasan tempat lain pergi nak confirm betul tak. Takut pula nanti pakcik berhenti betul-betul kat highway ke tepi highway kan membahaya kan ni. Jadi pakcik berhenti, pakcik tengok yang betul ada kedai, ada satu kedai buka, satu, yang lain tu tutup. Kemudian ada api terang, kemudian saya tengok ada kedai ada dua buka. Kemudian pakcik ada nampak sebelah sana tu ada 1-2 kelompok meja, belah sini ada. Kemudian satu kelompok sini India. Pakcik kata nak turun ke? Mengantuk dah hilang dah. Dah hilang. Pakcik nak meneruskan perjalanan, pakcik tak berani. Pakcik takut dia terbangkan, dia naik dekat atas kereta. Ikut sampai sana. Jadi pakcik ada buat macam tu kan. Pakcik kata duduk kat sini sampai cari matahari keluar, terang lah, baru pakcik balik. Lepas tu nanti kan dalam tengah jalan pakcik akan telefon budak pakcik untuk dia buat briefing. Katakan pakcik ada hal kenderaan dan sebagainya lah. Lepas tu pakcik duduk baring, dan pakcik dah confirm itu adalah tempat rehat tu dia panggil R&R. Barulah pakcik jatuhkan seat tu. Terus pakcik baring. Memang tak boleh, itulah pakcik baca ayat-ayat lah. Ayat kursi, ayat apa baca. Sekali lagi pakcik nak terlelap. Pakcik dah tak tengok jam waktu tu. Nak terlelap, dia datang lagi. Yang kunci tadi datang lagi. Tapi kali ni yang datang bukan yang terbang tadi, yang perempuan tadi kan. Tak pontianak ke apa, pakcik tak tahu. Macam menyerupai pontianak. Pakcik tak pernah tengok pontianak, dengar-dengar apa macam itulah kan. Mengilai-ngilai tu walau-walau. Tapi perempuan ni Cina. Tempat kubur Cina, takkan ada orang Melayu pula kan. Lepas tu pakcik nampak satu orang lelaki umur dalam 40 something lah 40 atau 50, saya tu. Tinggi sangat. Dia pakai baju singlet, seluar pendek warna kuning cair. Lepas tu dia bawa 3 orang anak dia, lelaki. Lepas tu dia datang marah kat pakcik. Pakcik nampak dia. Siapa ni? Tapi tak gerul lah, macam rupa manusia lah. Tak ada rupa hantu. Yang tadi rupa hantu. Lepas tu dia datang. Satu yang pakcik pelik sikit, dia tidak buka pintu tau. Macam kita buka pintu tau. Ni benda halus dia tak boleh kau buka. Tapi kan budak ni boleh masuk dalam ni. Boleh masuk dalam kereta dia. Dia tidak duduk kat luar, dia pandang anak dia masuk dalam kereta. Budak ni boleh masuk dalam kereta tanpa buka. Macam dilanggar je kan. Baik. Lepas tu yang seorang main kat belakang, yang seorang main kat seat kiri, yang seorang tu duduk atas saya ni. Dia pegang steering tu. Dia pusing. Saya nampak semua ni kan. Dia bising dalam tu, dia main-main. Lepas tu dia bunyi horn. Dia macam dia tekan horn. Jadi saya bunyi kuat. Jadi saya macam terlepas daripada kunci tadi tu. Jadi rasa bergerak. Tak juga. Tapi ingat baca, apa pula kau buat ni dalam hati tu, berkata-kata kau buat apa ni?
apa yang kau nak dalam kereta pakcik ni? Macam tu lah. Dia tak cakap apa-apa. Dia main-main dia budak-budak. Yang orang tu pandang je. Sekali, bila benda tu dah terlepas daripada pakcik terjagalah kan. Macam yang asalnya ada lah kan. Dia tengok dia, tak ada. Tengok dia, tak ada. Lepas tu macam tu pakcik pergi pandang. Ada tak lagi orang yang minum? Ada lagi dia tak buat. Sebenarnya yang dia orang tu adalah driver lori. Driver lori dia akan berjalan waktu subuh supaya senang kemudahan tu apa semua. Pakcik pun pernah juga nak langgar lori ni. Sebab apa? Pakcik bawa laju dia punya lampu tu kan macam malap je. Nasib baiklah Tuhan Maha Kuasa kan. Dia umur panjang aku tak bakal langgar bawah dah. Jadi balik kepada tadi. Kemudian pakcik kata, apa sebab ni? Apa yang boleh pakcik katakan ialah benda-benda ni kalau kita masuk tempat dia atau kita lalu kawasan dia kan dia akan macam apalah jadi itu adalah dia tadi dia tak ada ganggu apa-apa macam tadi tak adalah dia pergi cekik pakcik tak ada kan, tapi dia cuba apa. Lagi satu apa yang pakcik dapati kat diri pakcik ni, terlalu banyak benda-benda gangguan benda ni, dia macam magnet kalau dia orang lalu situ dia orang akan jumpa pakcik. Macam satu lorong kamu letak buah durian kemudian kamu lalu, mesti kamu akan mencium mana buah durian ni kan. Macam itulah kiranya macam pakcik tu macam buah durian tu. Bila benda halus ni kalau dia tergebang lalu kawasan rumah pakcik, dia akan datang turun. Mana bau ni? Macam itulah. Pakcik tak tahu kenapa dalam diri pakcik tu. Jadi ke mana pakcik pergi akan ada gangguan. Selalunya rumah-rumah baru kan. Rumah baru, tempat kerja baru, pergi katalah pakcik pergi Johor kan. Tidur kat sana memang kena. Dekat hotel kena, memang kena. Jadi benda ni dah biasa dah. Tapi kadang-kadang menakutkan juga. Ada satu cerita lagi ni, masa tu pakcik dekat rumah baru di Kampung Limau. Barangkali orang kamu tahu Kampung Limau tu ada listing kan, masa tu pakcik muda kan. Jadi saya tumpang rumah kawan nak bekerja kat Lumpur kat rumah setinggal. Sekarang dia dah runtuh kan, dia dah pindah PPR. Apa rumah PP pemindahan apa PPR PPRT kat Pantai Dalam. Kalau kawan-kawan pakcik dengar rancangan ni, mungkin dia tahulah, dia kenal pakcik lah. Sebab dia duduk sama dengan dia orang budak-budak bujang kawasan situ. Sebelum pakcik nak teruskan cerita tu, nak tanya si Kamar ni, cukup ke masa untuk cerita kisah yang ni? Dah 26 minit. Sebenarnya kisah ni adalah kepala pakcik ni dipijak oleh hantu. Bila kamu nak dengar ni, kamu macam rasa pelik lah bagi mereka-mereka yang sepanjang golongan saya pakcik cerita tu. Pijak dia hantu. Nanti pakcik cerita kan. Pakcik pergi ke Kuala Lumpur nak memulakan hidup kan, nak cari kerja. Jadi tak ada saudara pakcik tak ada ke Kuala Lumpur nak duduk mana. Jadi pakcik ada kawan menumpang lah rumah dia. Jadi rumah dia ni dekat dia ada sungai. Jadi maksudnya yang bujang ni. Bujang. Jadi masa tu kawan saya ni dia budak bujang. Dia dua beradik. Jadi kawan bujang memang dia datang rumah tu lah. Sebab dia bujang kan. Kalau rumah family takkan budak-budak bujang. Dia tempat perkumpulan budak-budak bujang. Jadi pakcik samalah. Budak-budak bujang ni dia akan hari Minggu dia akan ramai, Sabtu dia akan ramai, petang tu sampai malam. Lepas tu dia hilang. Malam dia hilang, dia pergi naik kelab, pak kan, berhibur. Pakcik tunggu rumah lah. Sebab apa pakcik tunggu rumah tak ikut orang? Pertama pakcik baru nak mulakan hidup Kuala Lumpur, baru nak kerja. Mana nak ambil duit, nak pergi berpelesiran tu memerlukan duit kan. Jadi tak apalah, pakcik reda. Pakcik lagi suka duduk rumah, aman, damai, tak ada orang duduk. Nak jadikan cerita satu hari tu, baru seminggu pakcik di sana. Minggu pertama tak ada hari pertama tak ada diganggu. Hari yang ke-6 tu dia orang dah terabur lah. Pukul 12 dia orang dah caw lah. Tinggal lah pakcik. Pukul 11 dia orang dah hilang lah. Tinggal pakcik seorang. Jadi dia ajar pakcik cara nak rumah-rumah papan. Jadi kalau tahu pengunci tu selak dia panggil orang kampung panggil ensel. Tak tu. Lepas tu dia kata kamu letakkan jangan peletuk di sini. Kalau peletuk dia tak boleh nak buka. Dia selakkan macam tu. Jadi bila dia nak buka, dia nak balik, dia tak payah kejutkan saya. Sebab dia ganggu saya tidur kan. Jadi dia akan tarik lagi luar. Tarik, benda tu akan jatuh. Pum, pintu tu buka. Dia ajar lah. Okay.
Jadi pakcik tengok TV tau. Tengah pakcik tengok TV, tengah tengok tu 12:30 malam. Seorang-seorang je. Tengok TV, tak tahulah rancangan apa tengok. Tiba-tiba je kan pakcik dengar belakang pakcik ni, pintu tu macam ditarik lah tadi. Benda jatuh. Lepas tu, dengar tapak kaki orang jalan. Pakcik ingat mungkin ada jiran pakcik ada kawan juga. Dia memang selalu tak ikut lah. Sebab dia kerja dekat factory, dia selalu balik lewat kan, dia tak ikut. Jadi dia selalu kadang-kadang temankan pakcik. Saya pakcik ingat dia. Bila pakcik nak menoleh je kat belakang, kepala pakcik ni macam ditahan. Ada benda tahan supaya pakcik tak boleh pandang. Inilah satu benda halus ni, kalau dia boleh menyerupa macam-macam dan dia memang tak mahu kita melihat dia. Jadi kalau kita dapat melihat tu secara tak sengaja, macam dia terperanjat ke ternampak kita, dan lepas tu beberapa saat hilang. Dia macam nak menggambarkan tu mungkin adalah, tapi sangat kurang. Jadi dia tak bagi lihat wajah dia. Jadi kepala pakcik dah macam tak boleh bergerak. Dia kunci. Tak boleh tengok sini. Jadi macam pakcik cakap, benda kontrol tu memang ada lah kat badan ni. Kita tak boleh bergerak macam ni, tak lah. Macam tu pakcik rasakan. Dia datang lagi, kata pakcik. Sudah biasa kan. Lepas tu pakcik baca ayat. Baca ayat, lawan. Macam pakcik rasa macam pakcik. Ada juga pakcik mengawung minta tolong orang kampung. Oi, kau dengar tak? Tolong aku. Jadi pakcik kata ini silsil. Tu pakcik bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakcik sendiri dengar lah kan. Suara memang tak keluar macam tu. Pakcik rasa kuat sangat tuan. Lepas tu dia kata, kuat yang kau, tak boleh lepas ni. Lepas tu dia apa? Dia semakin dekat. Pakcik dah dengar suara dia. Bukan pakcik cerita kan. Ni memang benar suara dia bergema ni. Macam suara orang pernafasan. Sekali itu memang betul-betul pakcik gunakan kekuatan yang luar biasa lah. Allah macam tu. Waduh. Pakcik rasa tangan pakcik macam ni tu. Terlepas tu. Takut ni masa tu. Pukul 12 lebih tak ada orang. Kita dengan hantu 2 orang ni tak takut. Lepas tu pakcik berlakon berani. Kalau kita takut nanti dia lagi kan. Kita buat berani macam kita ni. Kuatlah tak takut dengan dia. Pakcik pergi ambil cari penyapu. Pakcik tampang sial kau. Kau memang kau ingat apa takut kan kau dalam hati takut. Kau keluar. Kalau kau berani kau berdepan dengan aku sekarang. Jangan buat macam ni. Tunjuk apa kau nak. Kita berjumpa bercakap. Itulah pakcik dialog dengan dia malam-malam tu. Lama. Okey, pakcik dah pernah saya duduk. Kata, ya Allah lindungi aku ya Allah daripada makhluk-makhluk ni semua. Lepas tu pakcik diam, pakcik baca, pakcik zikir-zikir. Pakcik tutup TV. Pakcik ambil bantal. Orang bujang ni tak ada katil. Bantal macam tu je kan. Tidur. Masa tu pakcik susah puja kan. Nak memulakan kerjaya lah. Nak mencari kerja di Kuala Lumpur. Lepas tu pakcik tidur. Baca. Saya pakcik tak tahu pukul berapa pakcik terlelap. Kan? Dia orang balik pun pakcik tak tahu. Macam tu hari Minggu dia. Dia orang akan lepak lah tu saya sampai pukul 11, pukul 10. Lepas tu dia orang beli bungkus buat balik sana, minum semua kan. Petang kan dia orang datang, malangkang hilang. Tapi selalu hari Senin dia orang tak keluar ni. Kemudian malam seterusnya pakcik ingat dia tak datang lagi lah. Lepas tu pakcik tinggal seorang lagi, dia orang keluar. Selalu kalau dia orang pergi pub malam Minggu, malam Sabtu, malam Ahad kan. Kalau malam lain tu dia orang pergi lepak-lepak mana-mana lah, kat mana kan Lepas tu pakcik seorang lagi. Pakcik kata, dia datang lagi ke malam ni kan. Lepas tu cakap kata, tak perlu takutkan dia lah. Memang takut, tapi cakap tak perlu takutkan dia lah. Tak boleh nak cakap apa lagi, cakaplah begitu kan. Untuk memberanikan diri sini, memujuk di sini. Ini kisah pakcik masa bujang. Macam nak beritahu benda-benda ni dia suka kacau pakcik. Lepas tu dia datang lagi. Masa tu pukul 2 pagi. Pakcik tidur dekat ruang tamu luar. Atau pakcik tak tidur dekat TV, dekat ruang tamu luar. Benda yang sama juga dengar. Bila dikontrol pakcik tu, pakcik cakap, kau datang lagi je pakcik kan. Kan aku dah halong kau dengan penyapu. Kau tak serik-serik ke dalam hati lah cakap.
Pakcik tak boleh cakap lagi. Kali ni pakcik biarkan saja. Pakcik nak tahu. Pakcik datang. Lepas tu memang bunyi tu lagi. Benda ni berbunyi tau. Macam dia mencungak. Macam tu. Lepas tu dia datang dekat pakcik. Pakcik cuba nak pandang dia. Pakcik tengah tidur nak pandang, nak tengok muka dia tu. Dia pijak kepala pakcik. Kepala pakcik ni dia pijak. Dia tindih macam ni tu. Tak bergerak. Tapi mata pakcik boleh nampak kaki sebelah dia tu. Besar macam ni. Warna hitam berbulu. Kalau pakcik nampak kepala dia tak tahu. Bagi dia rasa memang tinggi, memang besar lah kan. Jadi dia pijak. Lepas tu dia dah tekan kan. Dia macam rapat kat pakcik. Rapat. Dia jilat. Tubuh ni dia jilat ni. Ni kan dia jilat. Dengan bunyi dia tu. Rasa macam tu. Ya Allah, ya Tuhan, dengan geli, dengan takut, dengan berani rasa dia. Tu saka tu Ha? Tu saka tu. Tak tahu, bukan saka balik. Pasal ni bukan jenis macam tu. Ini kawasan tempat tu. Macam pakcik cakap, saya cakap kan, dia memang suka. Dia macam ada magnet. Jadi bila tengok, aku datang orang ni. Dia datang dia, pasal dia ada bau pakcik tu. Dia datang. Tapi kita tak dapat komunikasi, dia tak tahulah apa yang dia nak kan. Lepas tu dia gigitnya, diisap ni ke telinga pakcik. Apa salah aku buat macam ni kan? Kepala macam ni kan. Tapi masa dulu kepala pakcik tak otak, ada gambut. Ini sebab penyakit dan juga kesan-kesan apa tu dia tak nak tumbuh lah ni kan. Tapi tak kisahlah, pakcik dah tua. Jadi masa tu ada rambut tu. Dia macam lama pakcik dah tak tahan kan. Pakcik lawan yang macam yang pertama juga lah. Pakcik lawan, pakcik kibar dengan sekuat-kuat, tenaga sekuat-kuat. Lepas Lepas tu pakcik duduk cuba tengok pintu tu. Pintu tu tak terbuka. Benda ni benda-benda halus ni yang macam tadi dia, kenapa dia ganggu pakcik. Sebenarnya baru pakcik tahu tempat tu dia macam kita masuk kawasan dia macam pakcik kan macam ada bau macam pakcik kata macam bau durian tu. Jadi kata siapa ni, dia nak tahu ada benda lain masuk ke kawasan dia. Itu yang dia datang tu ganggu pakcik tu. Jadi benda ni pakcik selalu sangat kena. Jadi satu masa nenek tak sedar kan, masa apa tu yang Pulau Besar tu, Tuan Syamsuddin tu masuk, pakcik berdialog ni dia selalu kan pakcik cerita-cerita dengan malam dia. Kemudian ceritakan benda-benda ni, kenapa benda-benda ni suka ganggu pakcik semua kan. Dia kata tak apa, dia baca lah apa-apa tu, minta dihindarkan semua. Kemudian pakcik, kemudian dia kata apa, okey, nanti kamu cari satu cincin bulat macam ring tu daripada perak, bawa kepada pakcik dia. Pada perak. Jadi pakcik, kalau tak salah pakcik tempah dekat Pasar Datuk Keramat, Pasar Lama. Sekarang ada Pasar Baru, Pasar Lama, RM80 tempah. Dan bagi kat dia buat lah. Dia bacakan benda-benda tu supaya benda-benda ni tak kacau. Lebih kurang dalam 6 bulan ke setahun ke. Jadi pakcik tak nak pakai. Dia pun dah tak nak kacau kan. Pakcik tak nak pakai sebab pakcik macam rasa cincin tu pula yang berkuasa. Macam pakcik tak sedap kan. Lepas tu pakcik berhati-hati benda ni kan. Allah Ta'ala uji pakcik nak tengok keimanan pakcik kepada Tuhan ke kepada benda ni kan. Jadi pakcik takut, jadi pakcik simpan ni benda tak pakai. Nak kena lah pakcik kata. Nak kena aku tawakal kepada mu. Macam tu je lah kan. Jadi pakcik simpan. Jadi pakcik pun tak ingat kat mana, tahu dah cincin tu. Tapi pakcik tak mau nawai tu pakcik nanti ke cincin tu. Cincin tu lah yang yang selamatkan. Jadi pakcik tak mau macam tu. Okey, itu saja sebab panjang kan, itu saja. Saya percaya insya-Allah kalau anda semua suka nak dengar cerita pakcik sebagai manfaat lah, sebagai digunakan sebagai panduan hidup lah kan. Kamu kena benda-benda macam ni kan, insya-Allah kamu boleh dapatkan cerita daripada pakcik. Lagi satu kan ada satu pakcik nak kongsikan kepada kamu di lain akan datang. Bagaimana kamu tak perasan benda-benda ni, benda yang kamu perasan kamu senang atasi. Benda yang kamu tak perasan. Ada cerita ni kepada anak pakcik. Sangat-sangat sangat-sangat kritikal benda yang kalau pakcik boleh share kepada kamu, jadi kamu kena ambil sebagai pengajaran. Di masa akan datang pakcik ceritakan. Sebab masa ni itu sangat penting. Kalau orang kita tak sedar diganggu kan, kita tahu.
Lagi satu Pakcik nak pesankan kepada mereka-mereka yang kena sihir, yang bertahun-tahun, puluh-puluh tahun tu, bila kamu dah dapat satu tempat yang mengubatinya, dah okey, jangan lupa kena pergi hospital atau klinik. Sebab dia meninggalkan kesan dalam badan kita tu. Kesan tu yang nak kita pulihkan. Kesan daripada sihir tadi dah tak ada. Tapi kesan sihir tadi dia di dalam urat saraf kita apa. Sebab tu bila Pakcik dah sudah sembuh kan daripada tu, Pakcik pergi hospital, dia masukkan dalam ada satu gelombang tu, dia nak cek jantung, dia nak cek apa macam-macam. Semua saya Pakcik cek, dia kata okey. Darah Pakcik ambil, dia kata okey. Buah pinggang semua, mata semua kan. Untuk pastikan bahawa sihir tadi dia dah terlalu lama dalam tubuh kita. Itu kena ingat. Jangan maknanya kita dah baikkan sihir tadi, kita ingat tak perlu. Kita kena perlu kepada cek kepada doktor. Okey, last sekali untuk tutup rancangan pada hari ini, iaitu kita ambil ini sebagai iktibar. Ianya datang daripada Allah. Dengan izin Allah, keburukan tu pun izin Allah nak menduga kita. Allah Ta'ala baik kan, dengan izin Allah nak menduga kita. Penyakit Allah Ta'ala turunkan berserta dengan ubat dia. Pokoknya usaha, bertawakal kepada Allah, berdoa, mohon. Seumur hidup Pakcik melalui benda ni, sihir semua, tapi Pakcik masih ada lagi. Sebab dengan izin Allah, itu saja. Tidak ada lain-lain. Ya? Jadi kalau kamu bertemu dengan benda ni, minta kepada Allah Ta'ala, usaha. Tak bolehlah minta kepada Allah Ta'ala, tak nak berusaha. Berusaha. Benda ni ada, tapi kita bukan beriman dengan benda ni. Cuma kita percaya dia wujud. Carilah ilmu tu. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Rina cakap, jangan lupa subscribe. Okay. Kadang-kadang kalau kat rumah ni panggil dia Rina, dia panggil diri dia Kamarina. Kadang panggil dia anak dia, gitulah. Okey, itu saja. Berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita semua. Bye. Ayah dah tutup kan penutup tadi. Jangan lupa subscribe siapa yang dah tengok. Terima kasih. Bye.